Rumah anda nak dekat MOP dan tak pasti sama ada nak jual ataupun tidak. Atau anda ada kes rumit, perceraian, Klub 55 atau rumah nak kena tarik? Jangan risau, kami The Tech Team akan bantu anda. Hubungi kami 8774-1551 dan jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Cepatlah, dah pukul berapa? Kata nak pergi viewing. Selamat menonton ya guys. Hai, apa khabar semua? Kita jumpa Baik. dalam Puaka Extra. Apa khabar? Baik. Macam tu. Aduh. Sama. Okey, diharapkan semua sihat. Diharapkan di bulan Oktober ni ada yang macam cuti sekolah. Dah cuti sekolah belum? Cuti sekolah. Bila tu? Dah. Hidayat, dah. Cuti sekolah belum Tak apa, tak cuti, apa. cutikan je. Yang tengah ambil exam pun diharap kami Betul. tim puaka yang tengah ambil exam mungkin yang ada tengah belajar ni semua. Mungkin. Diharapkan you all belajar sungguh-sungguh. Nanti mungkin Ustaz ada nak share ke ayat-ayat apa ke? HBL dulu kat rumah tu kan. HBL, yes. Boleh. Tak ada masalah. Ada tak macam untuk student ni ayat apa-apa macam mungkin apa terangkan hati. Terangkan hati. Lepas tu boleh apa tu belajar pun boleh senang dapat. Boleh. Apa ayat Paling mudah sekali, dengar student semua. Paling mudah sekali. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So itu ada doanya Nabi Musa alaihi salam. Minta biar lapangkan dada, kemudian minta perlancarkan lisan. Sebab kadang-kadang kita ada lisan punya ini kan. Maknanya biar belajar tu okey, kemudian boleh amalkan sekali surah Al-Insyirah bagi mak bapaknya. Boleh letakkan tangan kat dada anaknya sambil baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. So amalkan itu surah Al-Insyirah. Boleh kat air pun tiup, kemudian kasih anak minum. Also can. InsyaAllah anak cerdas, semangat dan juga smart. Tu buat kat macam mineral water banyak kan, air suam ke tiup jadi minum pun senang Betul. Tapi kalau bukan untuk anak, untuk kita sendiri pun boleh juga. Kadang-kadang kita ada rasa risau. Bukan risau, rasa tak susah nak berfikir, selalu blank. Hati rasa gelisah, gundah, resah dan lain-lain. Pun boleh buat air satu tapawek, satu thermos ke apa gitu. Tapawek pun boleh. Tapawek nanti minum. Tak payahlah nak continue. Okay. Tapawek. Okey, topik kita untuk hari ni pasal alahan ataupun sinus. Oh, sinus. Sinus? Resdung. Yes. Daripada Puan P. Puan P. Oh, minggu lepas is Tuan P. Senang kan? Kita tak payah nak fikir-fikir pakai P. Maknanya suami puaka. isteri kot? Bukanlah. Kalau lelaki kita panggil encik. Encik puaka, Encik P. Sekarang kita Puan Puaka. Puan P. Kita gurau tapi Puan P. Untuk puaka ekstra. Sorry. Okey, salam Ustaz. Waalaikumsalam. Saya tak jawab Waalaikumsalam. Feeling lah pula. Okeylah kan. Jadi Ustaz sekali-sekala. Okey, Ustaz puaka ekstra. Setahu saya, sinus atau resdung tu adalah satu penyakit atau alahan. Tapi saya juga ada terdengar orang kata semacam sinus dan resdung ini juga semacam gangguan dari jin. So, mana satu ni? Betul ke Ustaz? Okey. Kalau tengok keadaan seperti ini, yes, resdung adalah di antara sakit yang ada sakit medical. It's a medicalnya condition lah. Orang sakit resdung. Dan resdung ni adalah di antaranya kotoran-kotoran yang ada di daerah Khayshum. Yes, Khayshum. So, Khayshum adalah daerah sini. Kat mana ni kita? Kat Afrika. Khayshum adalah daerah sini ni. Okay? So, baru buka cari mata kat mana ni kita. Pandai berlakon Ustaz ni. Okay. So daerah sini. Okay, ini dipanggil sebagai Khayshum.
Okey, so khayshum. Ini adalah tempat yang basah, lembap dan juga kotor. Okey. Suzairi mana Suzairi? Tepi toilet. So itu dipanggil sebagai khayshum. Okey. Dan dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahawasanya syaitan tidur dalam khayshum manusia. Banyak-banyak tempat kat sini juga nak tidur Yes, sebab dia kotor, lembab, basah. Jadi bila kita tidur, diorang pun tidur kat dalam. Ada tak hadisnya? Ada hadisnya. Kita tengok, idza istayqadha ahdukum min manamihi falyastanthir 3 marrat fa inna syaitan yabitu ala khayashimih. Yang bermaksud, apabila seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaklah dia menghirup air 3 kali kerana setan bermalam di pangkal rongga hidungnya ataupun di khayshumnya. Perit kan nanti. Sebab itu dia pagi-pagi bila ambil wuduk tu, sebelum ambil wuduk, di antara sunnah Nabi SAW adalah untuk memasukkan air ke dalam hidung kemudian keluarkan. Dia untuk apa? Untuk membersihkan kat daerah sini dan juga untuk membuang jin ataupun syaitan yang tidur kat dalam sini. Jadi kita ambil kemudian kita keluarkan. Jangan, itu dah masuk ke dalam. Dia ambil. Dia macam gini lah. Kalau ada air. Naik. Ini air apa? Dia ambil air. Kita ambil. Kemudian buang. Ambil lagi air. Takut nanti tertelan. Jangan sampai you tarik. Terus itu dah pening dah. Mana cik mata. Allah. Jadi contoh macam itu. Okay? So you ambil, you buang. So ketika you ambil seperti itu, kemudian you buang, you akan bersihkan daerah khayshum you. Jadi daripada khayshum di sini akan keluar kotoran-kotoran semua. Maka siapa sahaja yang ada sinus, you amalkan benda macam gitu. Setiap pagi ataupun setiap kali nak ambil wuduk. Dia akan bersihkan. Lama-lama you punya khayshum hilang pula. Lama-lama you punya hidung hilang. You punya sinus you akan hilang. InsyaAllah. Dan juga kalau boleh, yes betul. Dia memang ada sebagian ada orang gangguan, yang ada gangguan. Kita boleh pegang di daerah khayshumnya untuk kita bacakan ayat ruqyah. Pun boleh. Okay. Dan kalau kita tengok di antara yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah membaca 2 surah ini, iaitu surah Ma'udhatain, iaitu dua surah perlindungan. Yang pertama surah Al-Falaq, yang kedua surah An-Nas. Kalau kita tengok daripada surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas, bagi siapa sahaja yang ada belajar tajwid, maknanya cara pengeluaran huruf-huruf, sebutan huruf-huruf, maka ada namanya ikhfa ataupun idgham. Ini dipanggil sebagai apa? Adanya dengung ataupun ghunnah, adanya dengung. Bila kita baca Al-Quran, bila ada dengung, maka kita akan keluar angin daripada kita punya hidung secara tak langsung, tanpa kita sadari. Contohnya dalam surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi kalau kita baca surah Al-Falaq, kalau kita baca surah Al-Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Itu dengung. Dan bila kita dengung, di antaranya adalah angin yang akan keluar daripada kita punya hidung. Min syarri ma khalaq. Kalau saya tutup hidung, dia tak akan ada bunyi. Nampak? Sebab apa? Dia punya dengung tu keluar di antaranya daripada hidung. Maka dia secara tak langsung dia akan membersihkan juga syaitan-syaitan, jin-jin yang duduk kat daerah khayshum. Semua. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza. Cuba you wa min. Tak. Biar min baru. Okey. Cuba baca. Tak apalah Ustaz. Cubalah. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Nanti orang ketawa. Min syarri ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد semuanya ada dia punya dengung dia yang akan keluar daripada hidung. Not only falaq, surah An-Nas pun sama. Qul a'udzu bi rabbin
nas. Saya ulang lagi ya. Qul a'udzu bin. Tak keluar. Sebab apa? Angin tu kita tutup. Macam mana nak keluar angin? So dia akan bersihkan sekali syaitan-syaitan kat sana. Bin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. So semuanya kebanyakannya ada ikhfa ataupun adanya gunnah. Maknanya adanya dengung kat situ. Okey. Habis kau contoh kau baca tak ada dengung, okey juga. Takut tak okey? Boleh juga, cuma sebaiknya baca dengan tajwid. Sebab itu dalam Quran, waratil Quran tartilah. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil maknanya apa? Dengan perlahan, dengan betul dan juga dengan adanya tajwid sebaiknya. Tapi kalau masih permulaan lagi, silakan baca without tajwid dulu, silakan. But jangan lupa untuk belajar tajwid. Jadi bila belajar lama-lama you can apply pelan-pelan. So setiap bacaan Al-Quran itu ada dia punya manfaat dia sebetulnya. Jadi boleh amalkan seperti itu tadilah. So saya rasa yang gangguan tu yes, boleh disebabkan ketika orang tu ada gangguan, maka dia ada resdung. Part of it adalah gangguan jin yang duduk dalam. Okay. Ada lagi yang nak ni kan? You ada resdung? Tak ada. Tak ada. Tengah gini tengok reflection cermin mata ke apa tadi? Okey, tak apa. Okey. InsyaAllah tak ada apa-apa. Hai. Dah tu je? Dah itu saja. Dia cukup Pasal lengkap, padat. Resdung kan? Resdung. Nak tambah satu lagi, ada satu amalan yang kalau you nak buat. Okey, apa itu? Itu dipanggil sebagai orang Indonesia, dipanggil sebagai gurah. Oh, gurah. Itu yang macam lendir tu keluar tu. Oh, ya. Yes. Dipanggil sebagai gurah. Tapi di sini, gurah boleh pakai, paling mudah sekali adalah pakai minyak habbatus sauda. Jintan hitam. Itu macam mana cara dia pakai? Okay, so kalau you ada beli any produk yang ada habbatus sauda, jintan hitam, you ambil, kemudian you masukkan naikkan you punya kepala macam gini, kemudian you teteskan. Masukkan dalam. Masuk dalam. So can be one drop or even 2 drops. Itu dah cukup. Jangan banyak-banyak. So 1 or 2 drops each lubang. Kemudian you relax dulu, lebih kurang dalam 20 to 30 seconds. Then after that, you turunkan. So bila diturunkan macam ini, dia akan keluarkan apa sahaja kotoran-kotoran kat you punya sini, kemudian lendir-lendir daripada you punya dada apa semua, dia akan keluar lah. So nanti you buka mulut sekali, lendir-lendir akan keluar. So itu yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang orang dulu, penyanyi-penyanyi. Betul, saya pun dengar orang penyanyi buat gitu, jadi macam clear, nyanyi pun sedap. Yeah, sebab dia tak ada benda yang dia sangkutkan. Saya berdasarkan saya punya ini dulu kat Singapore Idol, baiklah. Singapore Idol. Dah pandai nak berbohong. Okey, saya rasa itu daripada Puan P mengenai sinus ataupun resdung. Jadi ia juga boleh berpunca daripada jin ya. Yes, boleh. Jadi kita kita cubalah nanti nak zuhur ke gitu kan nanti kan. Cuba bersihkan apa tu? Khaishum tu dengan masukkan air. Tak apalah, kita cuba untuk kebaikan kita. Bukan cuba. air, minyak. Tak ada yang tengah ambil wudu. Oh, ambil wudu. Kalau ambil pakai minyak habis Ustaz. Oh, betul juga. Kayu ambil minyak. Ambil wudu pakai minyak. Okey, itu saja. Baiklah, diharapkan penerangan Ustaz tu dapat memberi manfaat kepada Puan P dan juga anda yang sedang menonton puaka, tak kira di mana anda sahaja berada. Dan ingat, jaga kesihatan anda, jaga SOP, yang belum dapat injection cubalah dapatkan. Yes. Dan yang sedang menduduki peperiksaan, sedang belajar ke apa tu semua, masih lagi all the best. All the best dari kami.
Dan yang kalau nak support kami dengan membeli barangan merch Puaka, boleh ke puakasg.com. Dan satu lagi, jangan lupa follow dan like, subscribe. So boleh tekan butang subscribe tu kat bawah. Jadi you akan dapatkan every time kita upload video, dia automatic kasih notification. Jadi tak payah, alamak dah terlepas lah apa ni semua kan. So cepat-cepat subscribe dan juga like this. Jangan lupa untuk share. Yes, betul. Dan follow IG kami, Instagram kami, Puaka Official. Dan kalau ada apa-apa saranan atau apa-apa soalan nak bagi tahu kami ke apa-apalah, anda boleh hantarkan kepada puakasg@gmail.com. Yes, kalau soalan apa sahaja boleh, insya-Allah. Dan minta maaf ya kalau mungkin admin lambat nak reply. Pelan-pelan lah, insya-Allah nak banyak. Insya-Allah. Okey, itu saja. Ya, dengan thank you very much untuk kita punya sponsor, The Tech Team. Yes. Urusan rumah, jual beli, nak tanya sahaja ataupun apa sahaja persiapan rumah, nak jual bila MOP dan lain-lainnya, go to The Tech Team. InsyaAllah mereka pakar dalam bidang mereka ni. InsyaAllah you punya soalan-soalan mereka boleh jawab. Tak kira lah soalan apa kalau anda rasa macam soalan bodoh je aku nak tanya. Tak kisah, biar tanya je. Asalkan awak tahu apa yang awak nak tanya tu. Betul, tanya je. Tak kisah, tanya je. Bukan kena bunuh pun. Tanya je. Okey. Tu je, ada apa-apa lagi? Tak ada apa lagi. Dah. Ada apa? Tak ada apa-apa. Kalau itu kita jumpa pada minggu hadapan. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Nak balik cepat nampak? So guys, jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Atau kalau ada banyak lagi soalan nak tanya, boleh hubungi kami di talian 8774 1551. See you next week ya guys.